Baik, unit 1 merupakan unit pertama untuk wacana akademik bahasa Melayu sebenarnya dan tajuknya ialah pengenalan penulisan ilmiah. Dalam unit ini anda akan berkenalan dengan apakah ciri-ciri yang ada pada penulisan ilmiah. Apa itu penulisan ilmiah? Okey, dan apa pentingnya penulisan ilmiah ini kepada anda? Dan apakah ciri-ciri yang ada pada penulisan ilmiah di samping format-format yang terkandung pada penulisan ilmiah itu sendiri, di samping ada unsur-unsur apa yang boleh dan tak boleh anda lakukan di dalam penulisan ilmiah. Lebih-lebih lagi daripada aspek plagiarism. Okey, plagiat. Jadi kalau kita lihat definisi yang dikemukakan, okey, definisi penulisan ilmiah. Baik, penulisan ilmiah ini seperti mana yang saya maklumkan pada minggu pertama kuliah, saya beritahu kepada anda bahawa subjek ini dia akan ajar anda bagaimana cara nak menulis assignment. Dan salah satu aspek penulisan assignment ialah penulisan ilmiah. Dan apa itu penulisan ilmiah? Penulisan ilmiah ini dia satu bentuk penulisan yang digunakan untuk mempersembahkan esei, laporan, kertas kerja, projek kajian, tesis dan disertasi. Ini ialah contoh penulisan ilmiah. Esei. Saya fikir anda dah tahu apa itu esei dan anda telah pun buat esei itu sewaktu di sekolah. Seperti mana yang saya nyatakan awal-awal dulu bahawa esei di sekolah dengan universiti berbeza. Okey, kalau di sekolah dia bersifat persepsi. Dia ada banyak perkataan yang bersifat andaian. Mungkin kerana, jika. Itu contoh frasa-frasa yang digunakan dalam penulisan karangan di sekolah. Tapi kalau di universiti, esei dia berbeza. Dia perlu disandarkan kepada bukti-bukti yang konkret. Dia perlu ada kutipan, quotation. Dia perlu ada senarai rujukan, bibliografi. Itu ialah esei. Beza esei di universiti dan juga di sekolah. Dan ini ialah penulisan ilmiah. Dan dia juga ada laporan. Bila kita bercerita laporan, sudah tentu dia ada format yang tersendiri. Contohnya laporan polis, lain format dia. Laporan peristiwa, lain format dia. Laporan kajian makmal, lain format dia. Maksudnya dia ada format-format tertentu. Dan laporan ini, dia tidak seberat esei. Sebab apa? Sebab dalam laporan, dia lebih kepada ringkasan. Maka dia dibenarkan untuk kita letak numbering ataupun point dalam laporan. Dan biasanya laporan ayatnya tidak terlalu panjang atau meleret-leret seperti esei. Kemudian kita beralih kepada kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja ni dia bukanlah kertas kerja seperti awak mohon bajet daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Bukan. Bukannya awak nak anjur program, awak nak mohon kos kewangan daripada JEPA. Tak. Bukannya kertas kerja nak buat program. Tak. Kertas kerja ni ialah orang kata ringkasan daripada penulisan tesis atau disertasi. Contoh, kalaulah tesis atau disertasi ni, saya fahamlah dia maksudnya ialah seperti satu buku yang agak tebal. Okey? Buku yang agak tebal ni, dia dalam boleh jadi tesis ni ialah kajian, okey, sesuatu kes dan dia biasanya diterbitkan dalam muka surat lebih kurang 100 ke atas. Tebal tesis ni. Paling nipis lah saya pernah jumpa tesis ialah dalam muka surat 100. Kalau tebal lebih lagi lah. Jadi tesis ni dikaji oleh siapa? Dia ditulis atau dikaji oleh pelajar master, sarjana dan juga PhD. Jadi, siapa je nak baca tesis yang tebal ni? Itu profesor-profesor ataupun orang yang mengkaji satu perkara lah. Dan biasanya kita ni orang awam, kita jarang baca tesis dan tak baca pun. Sebab tebal, mabuk nak baca semua tu. Kecuali kalau memang awak buat kajian something, awak nak kena baca lah. Tapi dalam satu aspek, tesis yang tebal ini kita boleh dapat atau absorb, boleh serap dia punya kajian itu melalui kertas kerja. Maksudnya kertas kerja ni ialah ringkasan daripada tesis.
Kalau tesis 100 muka surat, maka kertas kerja tu dalam lingkungan 15 hingga 30 muka surat. Cik Fawis, boleh ke tesis yang tebal tu kita ringkaskan jadi 30 muka surat? Ataupun 20 muka surat? Ataupun 15 muka surat? Boleh. Okey, kenapa? Sebab kita akan ambil poin-poin penting saja daripada tesis itu dan kita letakkan dalam kertas kerja. Apa fungsinya kertas kerja ini? Kertas kerja ini akan dibentang di dalam seminar, di dalam conference, di dalam persidangan. Maknanya, kertas kerja ini dia adalah ringkasan pada tesis sebab untuk dibentang. Yalah, bila kita buat kajian, kita tulis laporan, kita buat tesis, kita kena bentang hasil kajian kita dalam seminar. Tapi takkanlah awak nak bentang tesis 100 muka surat. Mabuk nak bentang semua tu. Jadi kena bentang kertas kerja. Dan kertas kerja ini dalam lingkungan 15 hingga 30 muka surat. Dan biasanya seminar ni pula dia berdasarkan bidang. Sebab tesis ni kan ditulis berdasarkan kajian bidang. Contohnya ada bidang biologi, ada bidang sains sukan, ada bidang ekonomi, ada bidang politik. Jadi kertas kerja ni pun dia akan dibentang berdasarkan seminar-seminar bidang tertentu. Ada seminar berkaitan dengan kimia. Okey, jadi ahli-ahli akademik yang dalam bidang kimia yang akan pergi seminar tu. Ataupun ada juga seminar yang diajukan, dia akan mengadakan perhimpunan ataupun orang kata perbentangan untuk ahli akademik biologi. Jadi semua orang yang menulis atau kajian tentang biologi itu, dia akan pergi seminar tersebut dan dia akan bentang hasil kerja dia lah. Jadi bila nak bentang dalam 15 muka surat, 30 muka surat ni tak ada masalah berbanding dengan bentang 100 muka surat tesis ni. Boleh faham? Jadi itu ialah bagaimana fungsi kertas kerja ni dibentang. Kenapa dia perlu bentang? Supaya hasil dapatan itu dapat dikongsi. Bila dikongsi, di sinilah akan berlakunya pertembungan idea dalam dunia akademik itu. Akan ada soal jawab, akan ada pertanyaan, akan ada perbahasan, okey, berkaitan dengan kajian tersebut. Itu fungsi kertas kerja. Projek kajian pula, ia adalah mendasari daripada satu aspek iaitu berkaitan dengan projek kajian lapangan. Contoh, sekiranya anda membuat orang kata sebagai satu kajian kes atau lapangan, contohnya ialah anda nak mengkaji tentang pola taburan penduduk di kawasan Kuala Selangor. Jadi awak turun ke kawasan tersebut dan buat kajian kes atau projek di kawasan tersebut saja dan ada laporan dia. Ataupun projek kajian awak nak buat tentang kefasihan berbahasa Melayu, okey, dalam kalangan pelajar antarabangsa di UPSI. So awak turun di UPSI ni, awak buat kajian tentang projek kefasihan bahasa Melayu tu. Itu projek kajian dan dia adalah laporan-laporan yang perlu ditulis. Tesis dan disertasi. Tesis ini biasanya ditulis oleh pelajar sarjana. Okey, iaitu pelajar master, disertasi ditulis oleh pelajar PhD kalau saya tak silap saya lah. Ijazah kedoktoran falsafah. Okey, jadi dia akan ada satu elemen kajian yang empirical. Empirical di sini bermaksud kajian yang mendalam. Okey, mendalam bagi sesuatu topik. Jadi bila kita bercerita tentang keadaan yang empirical, maksudnya kajian ini mestilah dilakukan dalam tempoh masa yang panjang. Jadi kalaulah ada pelajar semester 8 atau 7 yang menyatakan aku ni busy, aku buat tesis dan dia pelajar degree, itu bukan tesis. Tesis akan disiapkan dalam masa 14 minggu. Okey, tesis perlu disiapkan dalam masa at least 1.5 tahun. Okey, sebab apa? Sebab dia ada proses dia. Bila tulis, dia kena buat proposal. Jadi proposal itu perlu dibentang dan akan ada soal jawab dengan pakar bidang lah yang jadi penilai proposal. Kalau lulus baru dia boleh proceed untuk buat kajian. Dan bila dah buat kajian pun dia tetap akan ada lagi perbentangan minor
Iaitu dia kena viva dan dia kena bentang dan ada orang tanya soal jawab dan sebagainya supaya kajian dia tu memang kemas dan mantap. Jadi tak hairanlah kalau kita lihat kajian itu lama-lama dia akan jadi makin tebal, makin tebal, makin tebal berdasarkan penambahbaikan yang telah dilakukan sewaktu pembentangan. Okey, itu benda dia. Jadi, esei laporan kertas kerja, projek kajian, tesis dan disertasi ni, dia akan diterbitkan dalam jurnal. Okey, contohlah kertas kerja tadi yang saya kata, bila dia bentang dalam satu seminar, biasanya kertas kerja yang terpilih sebab pembentangan ni bukan seorang. Dalam seminar ni mungkin boleh jadi persidangan, seminar ni boleh jadi ada ramai ahli akademik yang akan turun dan akan bentang hasil kajian dia. Kadang-kadang dia akan ada slot yang berlangsung serentak. Ada bilik 1, 2, 3, 4. 4 bilik dan setiap bilik ada slot masing-masing, dia akan bentang. Jadi orang yang audiens yang hadir nak dengar seminar, dia akan pilih tajuk mana yang dia nak dengar. Dia akan pilih lah bilik mana yang nak masuk nak dengar. Jadi bila dia masuk dan dengar, biasanya kertas kerja yang high impact, yang ada impak tersendiri, dia akan dipilih. Okey, dia akan dipilih untuk diterbitkan dalam jurnal. Maknanya jurnal ini ialah himpunan bagi kertas kerja yang terpilih. Iaitu dia akan ada, contoh satu jurnal ni mungkin akan ada 20 kertas kerja ataupun artikel. Okey, dan jurnal ini sah-sah dia adalah berdasarkan bidang. Kalau kertas kerja itu ialah bidang biologi, maka dia akan ada jurnal biologi. Kalau kertas kerja yang dipilih itu dibentangkan ialah dalam bidang muzik atau teater atau seni tari, maka jurnal itu sudah tentu berkaitan dengan jurnal muzik. Kalau awak ambil jurnal muzik, awak cari pasal artikel biologi dalam jurnal muzik, tak jumpa. Sebab jurnal ini berdasarkan bidang. Jadi jurnal ni pula dia ada dua jenis. Jurnal bercetak dan jurnal dalam talian. Okey, jadi cara nak akses jurnal, nak cari jurnal tu nanti awak belajar dengan pegawai library lah. Cuma saya nak beritahu jurnal ni ialah himpunan bagi artikel-artikel yang telah diterbitkan lah ataupun dijadikan kertas kerja dan dibentang. Dan tak semua artikel itu akan diletakkan dalam jurnal. Contoh dalam seminar fizik, seramai 60 orang pembentang dia telah membentang dalam seminar tu. Daripada 60, mungkin 20 sahaja kertas kerja yang dipilih dan dinilai oleh pakar bidang dan diterbitkan dalam jurnal. Maksudnya jurnal ni, dia ada orang yang akan baca dan juga dia akan nilai. Kertas kerja ni bagus. Boleh letak dalam jurnal ni, jurnal ni, jurnal ni. Dan kemudian dia akan di-publish. Dan publish atau terbitan ini selalunya berlaku dalam masa 2 tahunan atau tahunan. Dia tak akan publish setiap bulan. Sebab apa? Sebab seminar ni bukannya ada tiap-tiap bulan. Okey, jadi biasanya tahunan. Dan jurnal tu dia akan ada edisi 1, edisi 2, edisi 3 dan seterusnya. Okey, itu benda dia lah berkaitan dengan jurnal. Okay, journal ni bukan journal yang macam diary awak tulis tu. My journal. No. Bukan. Ini journal lain. Ini ialah journal himpunan kertas-kertas kerja ataupun artikel yang telah dibentangkan di dalam seminar atau persidangan. Buku. Buku ni tak payah cakap lah. Buku ni saya fikir anda tahu apa itu buku. Okey. Buku ni kalau kita lihat, dia bolehlah ambil esei boleh dibukukan, himpunan esei boleh dibukukan ataupun artikel laporan ini diletak dalam majalah ilmiah, contohnya Dewan Masyarakat ataupun orang kata apa lagi, majalah Science and Technology dan sebagainya. Boleh letak dalam aspek ini. Tidak ada masalah. Okey? Itu benda dia lah berkaitan dengan perkara-perkara ini. Okey. Baik, ada soalan nak tanya. Faham apa itu bentuk penulisan akademik? Okey. Baik, terus lagi. Okey, terus lagi kita pergi kepada
Seperti yang dinyatakan dalam American Psychological Association edisi ke-7 APA pada tahun 2020. Dia kata penulisan ilmiah dilihat sebagai bentuk penulisan akademik yang digunakan untuk mempersembahkan sesuatu idea atau konsep kajian yang merujuk kepada sesuatu sumber yang berautoriti. Maknanya, penulisan ilmiah ialah penulisan akademik. Dia berbeza dengan penulisan kreatif. Kalau penulisan kreatif ialah seperti cerpen, cerita pendek, seperti novel, okey, yang banyak elemen kreatif ataupun orang kata yang banyak elemen berkaitan dengan orang kata sebagai ciptaan, kadang-kadang imajinasi. Jadi ayat-ayat dalam penulisan kreatif dia berbeza dengan penulisan akademik. Kalau penulisan akademik, ayat dia agak formal dan kaku. Jadi tak hairanlah kalau kita baca buku akademik tanpa tujuan, kita mudah rasa mengantuk. Tapi kalau ada tujuan tu berbezalah. Bila ada tujuan, awak baca buku akademik, awak akan lebih bersemangat sebab awak nak meneroka something. Nak meneroka dan nak mencari sesuatu. Tapi kalau buku penulisan kreatif, cerpen novel, awak baca tanpa tujuan pun, komik awak baca, awak tetap rasa terhibur dan rasa nak stick baca lagi. Okey, sebab apa? Sebab bahasa yang digunakannya berbeza. Okey, itu benda dia. Yang kedua, dalam penulisan akademik, dia mestilah bersandarkan kepada sumber yang berautoriti. Sumber yang berautoriti ni bermaksud sumber yang diiktiraf. Okey, iaitu seperti jurnal, seperti buku, awak rujuk majalah ataupun kertas persidangan. Okey, awak tak boleh rujuk benda-benda yang tidak ada autoriti. Contoh buku-buku yang tidak ada, bukan buku, bahan atau sumber yang tidak ada autoriti ni contohnya ialah seperti Wikipedia. Wikipedia ni dilaranglah untuk awak rujuk walaupun saya akui dia ialah platform yang paling cepat untuk anda akses maklumat, tapi dia boleh direka dan dia juga boleh orang kata sebagai satu prospek yang orang kata boleh diubah-ubah lah. Especially ada juga selain Wikipedia iaitu Blogspot. Blogspot dan juga WordPress ini ialah domain individu. Bila domain persendirian atau individu, dia bukanlah satu entiti yang berautoriti. Dia boleh jadi ada plagiarism, konten yang ada dalam Blogspot ataupun dalam WordPress tu bukanlah daripada dia. Dia copy dan dia letak. Jadi dalam aspek ini, pastikanlah kita memilih sumber yang berautoriti. Okey? Itu benda dia. Baik, selesai definisi penulisan ilmiah, kita pergi kepada ciri-ciri penulisan ilmiah. Terdapat 7 ciri yang anda perlu tahu. Yang pertama, dia mestilah cermat, tepat, benar dan tidak membuat andaian. Kedua, dia tidak bersifat emosional. Okey. Ketiga, dia tidak bersifat argumentatif dan persuasif. Keempat, dia mestilah disokong dengan bukti yang kukuh dan jelas. Baik, yang kelima, menyampaikan fakta secara sistematik. Keenam, dia mempunyai format standard. Ketujuh, dia ada aspek mengupas dan meneroka isu secara mendalam. Terdapat 7 ciri-ciri penulisan ilmiah yang anda perlu tahu. Baik, kita pergi yang pertama iaitu hasil penulisan yang cermat, tepat, benar dan tidak membuat andaian. Bila kita cerita pasal penulisan ilmiah, saya dah kata dia mestilah cermat. Okey, iaitu anda perlu berhati-hati dalam memilih bahan ataupun fakta. Bila awak letak fakta sekalipun, pastikanlah fakta itu tepat dan tidak bersifat rekaan. Okey, konten itu ialah tepat dan benar dan tidak membuat sebarang andaian ataupun
persepsi. Baik, kita lihat contoh. Baik, ini ialah contoh ayat. Dalam aspek masa sebagai contoh, kurikulum dari UKM mempunyai kelebihan dari aspek masa kerana iklim pengajaran dan pembelajaran bersifat intensif. Kalau kita lihat ayat ini, dia telah memberi gambaran bahawa kurikulum di UKM ni dia memang ada kelebihan dari aspek masa sebab iklim PDP dia bersifat intensif, berfokus. Dan ini juga memberi peluang kepada pengajar untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran sebab dia ada tempoh masa yang panjang. Bila ada tempoh masa yang panjang, maka pengajar ada peluang untuk mempelbagaikan PDP. Okay, ini contoh dia. Jadi dalam aspek ayat ini ialah ayat orang kata sebagai ayat akademik lah. Dan dia ada kutipan. Okey, ini ialah kutipan dia. Dan dalam aspek ini, perkataan bersifat andaian tidak digunakan dalam penulisan ilmiah. Sepertinya mungkin, barangkali, kalau, jika, itu contoh. Jadi dalam aspek ini, perkataan-perkataan ini dia tidak ada orang kata sebagai bersifat persepsi. Okey, dia tidaklah bersifat persepsi. Kalau ayat yang bersifat persepsi ialah contoh dalam aspek masa sebagai contoh. Kurikulum dari UKM mempunyai kelebihan dari aspek masa mungkin kerana iklim pengajaran dan pembelajaran bersifat intensif. Mungkin kerana. Bila kita letak frasa mungkin kerana, maka orang akan query. Okay, betul ke kau turun UKM ni tengok kes-kes macam ni? Ke mungkin kerana ni sebab agak-agak je. Jadi elakkan perkataan mungkin, barangkali, kalau, jika. Yang kedua, hasil penulisan hendaklah tidak bersifat emosional. Kita sebagai manusia memang tidak lari daripada satu aspek emosi. Okey, jadi dalam aspek ini elakkan aspek emosi. Contohnya, perkataan yang bersifat emosi tidak digunakan dalam penulisan ilmiah. Contohnya seperti malangnya, pilunya, sukacita, itu contoh. Jadi dalam aspek ini contoh. Pengkaji juga perlu akur dengan sistem yang ditetapkan oleh kementerian. Dan penetapan 2 jam seminggu adalah merupakan landasan sekiranya dilaksanakan sebagai mata pelajaran umum universiti. Jadi kalau kita lihat ini ialah ayat yang bersifat direct. Dia tidak ada unsur emosi. Kalaulah ada unsur emosi, dia akan letak malangnya pengkaji juga perlu akur dengan sistem yang ditetapkan oleh kementerian. Kau dah kenapa malangnya? Ataupun pilunya pengkaji juga perlu akur. Kan pelik kat situ. Jangan letak emosi. Apatah lagi kalau awak letak pepatah. Jika di dalam karangan di sekolah, memang digalakkan untuk meletakkan pepatah atau bidalan sebab ada markah. Tapi di universiti jangan letak pepatah. Sudah terang lagi bersuluh, pengkaji juga perlu akur dengan sistem. So dia nampak pelik. Jadi jangan letak pepatah juga dalam penulisan ilmiah. Ketiga, hasil penulisan tidak bersifat argumentatif atau persuasif. Argue ni ialah membangkang, persuade ialah persuasif ialah mempengaruhi. Maksudnya ialah memujuk. Dalam aspek penulisan ilmiah, dia hendaklah bersifat neutral. Tidak ada kecondongan atau kecenderungan dalam mana-mana pihak. Contohnya kita lihat. Okey, memetik dapatan Siti Saniah Abu Bakar pada tahun 2013. Ini ialah contoh kutipan yang kita akan belajar dalam unit 5 nanti. Macam mana nak buat? Budaya pembelajaran seperti contohnya pelajar Bangladesh. Mereka lebih mudah menguasai bahasa Melayu berbanding pelajar Asia Barat yang tidak mahu bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi, dia kalau satu aspek, jika ada orang kata apa,
penulisan akademik yang ditandai dengan penggunaan laras memucuk ataupun condong ke mana-mana pihak, dia akan wujud satu bias di situ. Okey, jadi seharusnya penulisan perlu menggunakan laras akademik dan tiada retorik pemujukan. Contoh, kalaulah dia guna laras memucuk, dia akan tulis lagi detail berbanding pelajar Asia Barat yang tidak mahu bertutur dalam bahasa Melayu. Hal ini selari dengan situasi semasa iaitu pelajar Asia Barat dikatakan seorang yang pengotor, yang berasa superior dalam kalangan masyarakat dan juga tidak mahu mendengar kata dan sebagainya. Itu contoh yang akan mencetus satu bias kepada audiens yang membaca. Dia kata, lah betul lah, aku ada pelajar ataupun kawan yang belajar dekat UIA. Okey, roommate dia tu orang Arab dan memang pengotor, sombong, cakap kuat-kuat. Jadi ini akan menyebabkan orang itu ada bias dan dia menyebabkan wujudnya satu keadaan yang orang kata tidak patutlah dalam laras akademik sebab dia perlu bersifat neutral. Kalau nak terangkan pun surface okeylah, jangan terlalu detail. Itu contoh. Kalau kita bawa satu aspek yang bersifat orang kata lebih kepada orang kata generalisasi. Itu benda dia. Sebab tak semua pelajar Asia Barat macam tu, tapi majoriti. So dalam aspek ni, elakkan daripada menggunakan laras yang boleh memujuk seseorang menjadi bias. Itu maksud dia. Okey? Kemudian, pandangan hendaklah disokong dengan bukti yang kukuh dan jelas. Maksudnya kena ada bukti, kena ada kutipan, kena ada satu orang kata pendapat tokoh, kajian yang mendasari sesuatu perkara supaya penulisan itu menjadi konkret. Ini contoh. Pandangan Zuzaidi Mahmud pada tahun 2008 turut menyarankan agar ibu bapa menemani anak-anak ketika menonton televisyen, memandangkan kanak-kanak masih lagi berada pada tahap kesukaran untuk membezakan perkara baik dan buruk. Jadi dalam aspek ini, kalau kita ikut logik lah, sebenarnya kita boleh kata mak bapak ni memang kena teman anak-anak menonton TV. Sebab anak-anak ni memang dia tak boleh beza apa yang baik daripada TV dan apa yang buruk daripada TV tersebut. Jadi kita boleh je letak macam tu. Tapi bila orang baca dalam tulisan akademik, dia akan query. Mana kau tahu? Kau tak kahwin lagi? Mana ada anak? Macam mana kau boleh kata macam tu? Siapa cakap? Kajian mana yang mendasari? Mak bapak ni kena teman anak-anak menonton TV. Itu contoh. Jadi nak tak nak awak kena tu tengok, kaji. Okey, kajian siapa yang ada kaji pasal pelibatan ibu bapa ni, okey, untuk menemani anak-anak menonton televisyen. Rupanya ada. Okey, kajian yang ditulis oleh Zulzaidi Mahmud pada tahun 2008. So penulis ni akan tulis kat situ lah. Itu benda dia. Okey, so dia perlu disertakan dengan kutipan dan rujukan. Perkara ni jangan risau, awak akan belajar nanti apa itu kutipan dan rujukan. Okay, no worries about that. Baik, terus lagi nombor 5. Menyampaikan fakta secara sistematik. Bila kita bercerita tentang sistematik, ini bermaksud ialah daripada satu aspek tersusun. Contoh, bermulanya kurikulum baru sekolah rendah KBSR pada tahun 1983. Diikuti dengan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada tahun 1989. Jadi, kalau kita tengok di sini, okey, dia adalah satu aspek tersusun. Saya nak tanya awak, dalam kiraan angka, 83 dulu ke 89 dulu? Kalau kita kira lah, dia kira 83 dulu ke 89 dulu? 83. Ya, 83 dahulu. Barulah pergi kepada 89. Jadi dia perlu susun ikut timeline dia. Dia tak boleh berkecamuk atau bercampera. Dia kena susun. Okey? Ditubuhkan pada bila dan akhirnya terhasil pada bila. Itu susunan. Dia perlu diikut susunan sebegitu. Okey, itu maksud sistematik. Terus kepada mempunyai format yang standard.
Format yang standard ini sebenarnya kalau kita lihat, dia bergantung juga pada lecturer. Contohnya jenis dan saiz huruf, ketetapan ini biasanya ditentukan oleh pensyarah. Kalau saya lah dalam perincian tugasan, saya dah kata huruf hendaklah Times New Roman saiz 12. Okey, itu ialah saya nak dalam wacana akademik. Tapi janganlah pula awak argue dengan lecturer subjek lain. Okey, sebab subjek lain mungkin dia kata, okey, saiz Arial saiz 11. Okey, tulisan Arial saiz 11. Awak argue. Wacana kata kena guna saiz huruf Times New Roman saiz 12. Jangan argue. Yang ni ketetapan oleh pensyarah. Cuma ada ketetapan dalam wacana akademik yang awak perlu follow, iaitu format APA dalam kutipan dan rujukan. Itu benda yang awak kena buat lah. Langkah dua baris, double spacing, ini adalah contoh-contoh dia lah. Okey, santak ni ialah tab dari kiri ke kanan. Okey, kadang-kadang permulaan untuk orang kata karangan ni, awak kena tab. Ini maksud dia tab. Okey, santak dari kiri ke kanan masuk dalam. Itu tab dia lah maksud dia. Okey, kemudian jidam margin ni tak ada masalah. Buka saja Microsoft Word, dia dah ukur untuk anda siap-siap. Penomboran muka surat mesti berada di atas sebelah kanan. Okey, ini contoh. Kalaulah ini ialah esei awak, dia perlu berada di atas sebelah kanan. Kat inilah muka surat. Bukannya kat bawah, bukannya kat tepi, bukan. Yang ni tak apa, jangan risau. Awak akan belajar nanti dalam penghasilan riset ilmiah unit 4. Indentation, kita pun akan belajar nanti. Jangan risau berkaitan dengan pemerengganan. Jarak ni biasanya berlaku dalam tanda baca, iaitu bila masa awak tulis something, awak titik. Menjadi masalah di sini bila dia dah titik, dia tak jarak antara perkataan baru dengan noktah. Jadi dia rapatkan. So, bahaya kat situ. Patutnya lepas titik, dia kena jarak. Ada kes macam ni. Elipsis maksudnya ialah pengguguran terhadap bahagian-bahagian atau petikan-petikan tertentu dan ditandai dengan 3 titik noktah. Contohlah awak cari buku, okey, awak nak kutip dan buku tu awak nak kutip atau petikan nak letak dalam esei, okey, ayat dia tu ada 4 baris. Awak nak kutip 2 baris pertama sahaja. Jadi awak pun salin 2 baris pertama dan ayat selebihnya, okey, daripada baris ketiga dan keempat awak tak nak kutip. Jadi awak akan gugurkan ayat selebihnya dengan letak tanda elipsis, 3 titik. Bila saya baca macam ni, maksudnya, oh, ada lagi ayat yang seterusnya tapi tidak diambil dan diletakkan dalam esei. Itu masuk elipsis, pengguguran. Okey? Dan elipsis boleh jadi terhasil di hujung ayat atau di awal ayat. Ini contoh. Okey, ini koma. Okey, koma ni 3 hingga lebih perkara. Dan ini contoh dia. 1, 2, 3 perkara dan ada koma. Betul? Dan ini ada elipsis di bahagian ni. Maksudnya ada lagi ayat lain tapi tidak dikutip dan diletakkan dalam teks. Itu maksud elipsis. Pengguguran ayat. Kemudian dia ada tanda petik. Tanda petik ni digunakan untuk mengapit istilah ilmiah. Contohnya ialah mutasi, mutation. Jadi dia ada tanda petik macam ni lah. Okey, itu benda dia. Okey. Tanda sempang, alright, diguna untuk kata ganda. Contohnya pokok-pokok. Ataupun pemisah antara perkataan dengan nombor. Majlis convocation kali ke-21. Ke-21. Kena letak tanda sempang. Ataupun untuk angka macam ni. Okey, nak mudah tengok kalau orang tengok isi borang ke ataupun tulis IC, is much better awak letak tanda sempang. Baik, tanda koma bertitik. Baik, tanda koma bertitik dia digunakan untuk memisahkan klausa yang disambung dengan kata hubung. Baik, apa itu klausa? Anyone? Siapa boleh beritahu saya apa yang dimaksudkan sebagai klausa? Siapa-siapa boleh beritahu saya maksud klausa ni apa? Siapa boleh beritahu? Anyone want to try? Klausa. Apa maksud klausa?
Tak tahu. Siapa tak tahu angkat tangan? Berapa orang? Raise your hand. Okey. Boleh jatuhkan tangan. Okey, lower your hand. Baik. Klausa ni mungkin subjek dan predikat. Ya, dalam satu aspek, klausa ni dia adalah ayat kecil. Okey, ayat. Dia betul, Aimi. Ayat. Kuberan betul. Ayat. Sebenarnya begini. Dalam ayat besar, dia ada ayat kecil. Contohlah, guru besar itu sampai, dia menyambutnya dengan hati yang gembira. Ini ialah klausa, ini ialah ayat besar. Okey, ayat besar. Dalam ayat besar ni dia ada ayat kecil. Ayat kecil ni ialah klausa. Klausa ni ialah ayat kecil. Okey, klausa pertama, ayat kecil pertama, guru besar itu sampai. Itu klausa pertama, ayat kecil. Klausa kedua, dia menyambutnya dengan hati yang gembira. Ini klausa kedua, ayat kecil kedua. Maknanya, dalam ayat besar, guru besar itu sampai, dia menyambutnya dengan hati yang gembira, akan ada ayat kecil, iaitu klausa. Okey, klausa. Jadi kalau kita lihat, klausa pertama ini, klausa kedua ini. Dan biasanya, klausa ini boleh disambung dengan kata hubung. Contoh, guru besar itu sampai dan dia menyambutnya dengan hati yang gembira. Dan, itu ialah kata hubung. Ataupun, boleh letak kata sendi. Guru besar itu sampai, lalu dia menyambutnya dengan hati yang gembira. Pun boleh. Tapi dalam aspek ni, kadang-kadang dalam penulisan ilmiah, kita tulis terlalu banyak kata hubung pun tak boleh juga. Dia akan nampak macam serabut. Kejap dan, lepas tu yang, lepas tu bahawa dan balik dengan. Jadi kita boleh gantikan dia dengan tanda koma bertitik. Guru besar itu sampai, ini, dia menyambutnya dengan hati yang gembira. Pemisah antara klausa pertama dan klausa kedua. Maknanya klausa tu apa? Ayat kecil. Jadi kalau kata praklausa, maksudnya perkataan itu dia muncul di awal ayat. Kata praklausa, pasca klausa. Ini awak belajar dalam tingkatan 5 kat sekolah. Okey? Jadi benda-benda macam ni, awak kena faham dulu konsep dia. Klausa tu apa? Ayat kecil. Okey? Jadi itu benda dia lah. Maksud tanda koma bertitik. Tanda titik bertindih ini berfungsi untuk menambah, memisah dan menunjukkan keterangan. Contohnya macam inilah surah ni, okey, dan dia ada tanda titik bertindih. Maksudnya benda inilah maksud dia, surah 97 ayat 2. Tapi nak jimat, letak macam ni. Okey, Dewan Budaya, bilangan 5, halaman 14. Orang fahamlah maksud dia apa. Dan kadang-kadang dia boleh jadi nisbah. Nisbah murid lelaki kepada murid perempuan ialah 20, nisbah 23. Tak adalah jauh beza sangat. Okey, itu maksud dia. Okey? Alright, itu ialah tanda titik bertindih. Okey? Kemudian dia ada juga tanda kurungan. Yang ni boleh baca sendirilah kot. Alright? Biasanya yang ni kita akan belajar juga nanti dalam unit 3. Berkaitan dengan apa yang perlu dikurung dan tak dikurung. Dan apitan dan sebagainya. Ini pun kita akan belajar nanti. Okey? Yang ni jangan risaulah, tak ada apa. Dan italic. Italic ni kita akan condongkan perkataan italic kalau kita ambil dalam bahasa Inggeris. Kita akan condongkan tajuk. Ingat, tiada noktah pada hujung tajuk. Tajuk tak ada noktah. Topik dan subtopik. Dia perlu dihitamkan. Kalau subtopik ni, dia perlu dihitamkan, bold. Dan huruf pertama bagi setiap perkataan perlu menggunakan huruf besar. Okey, dan kecuali kata hubung dan kata sendi nama. Ingat, huruf pertama bagi setiap perkataan perlu guna huruf besar. Contoh topik ini ialah, tajuk dia, huruf pertama bagi setiap perkataan ni. P, J, P. Ni huruf besar. Kecuali kata sendi nama dan juga kata hubung. Itu huruf kecil. Yang lain huruf besar. Contoh, mengupas dan meneroka isu secara mendalam. Bukan yang ni. Ni salah ni. Ini tajuk dia. Kalau macam ni, P huruf besar, J huruf besar, P huruf besar, K huruf besar.
Kalau T ni huruf kecil sebab ini ialah kata sendi. Nampak Itu benda dia. Kalau buat tajuk, itu format yang anda perlu tahulah berkaitan dengan tajuk. Okey? Mengupas dan meneroka isu secara mendalam. Okey, jadi dalam kupasan ini sudah tentu dia perlu ada ayat topik, dia perlu ada ayat sokongan, perlu ada ayat sokongan lanjutan, ayat simpul. Lengkap. Macam inilah benda-benda dia. Ini ialah contoh bagi perenggan dalam penulisan esei. Okey, ada ayat topik, ayat sokongan lanjutan, ayat simpul. Bezanya dia akan ada kutipan ini. Okey, Helma Hassan 2018 ni kita akan belajar nanti berkaitan dengan kutipan ini. Yang ni kita akan belajar nantilah. Alright, apa yang perlu ada and tak ada ni. Ini dalam unit 4. Okey, format dan panduan penulisan esei. Saya fikir selaku pelajar yang mahir dengan IT, yang ni saya tak perlu ajar detail. Anda boleh teroka sendiri dan setiap paparan Microsoft Word itu berbeza mengikut tahun. Saya tahu itu. Jadi dalam aspek ini awak boleh cari sendirilah dia punya saiz, jenis huruf, okey, imbangan teks macam mana dan sebagainya. Yang ni tak perlulah saya ajar. Okey, kaedah nak letak orang kata margin jidar ni tak masalah. Ni pun nak letak muka surat, insert. Okey, top of page, pilih kat sini dan pilihlah yang ni. Yang duduk kat atas ni untuk penomboran, tu tak ada masalah. Dan juga berkaitan dengan penomboran muka surat pun tak ada masalah. Ni okey. Saya fikir anda boleh tahu macam mana nak numberingkan dia. Tak masalah. Alright, itu benda dia. So setakat ni ada soalan nak tanya? Faham? Jelas. Ada soalan? Jelas. Okey, bagus. Jelas.